Bab tentang wali. Imam Abu Daud dengan sanad yang meriwayatkan daripada Aisyah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mana-mana perempuan yang berkahwin tanpa izin mawalinya, tuan-tuannya, maka perkahwinannya adalah batil, tidak sah. 3 kali Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata begitu. Sekiranya dia telah dukhul dengannya, sekiranya lelaki itu telah bersetubuh dengan perempuan yang dikahwini tanpa izin tadi, maka perempuan itu berhak mendapat mas kahwinnya sebagai balasan kepada pergaulan lelaki itu dengannya. Sekiranya mereka berselisih, bertengkar, maka sultan, pemerintah, raja adalah wali kepada orang yang tiada wali baginya. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Aisyah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama dengan makna hadis yang tersebut sebelum ini. Abu Daud berkata, Ja'far tidak mendengar apa-apa daripada Zuhri. Beliau hanya mengutuskan surat kepadanya, ini kepada Ja'far. Zuhri hanya tulis surat. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abi Musa bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada nikah melainkan dengan wali. Tidak sah nikah melainkan dengan adanya wali. Abu Daud berkata, ini riwayat Yunus daripada Abi Burdah, Israel daripada Abi Ishaq daripada Abi Burdah. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ummi Habibah bahawa dia sebelum itu menjadi isteri kepada Ibnu Jahsh, lalu Ibnu Jahsh mati. Halaka anha, sama ada kita kata mati, meninggalkannya, ataupun berpisahlah dengan dia. Ia termasuk di antara orang-orang yang berhijrah ke bumi Habsyah. Maka Najasyi mengahwinkannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau, yakni Ummu Habibah itu, berada di kalangan mereka. Babun fil 'adl. Ini bab tentang paksaan. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ma'qil bin Yasar, katanya, saya ada adik perempuan, dipinang orang dengan saya lah, dia tu. Tiba-tiba sepupu saya datang, dia peminang juga. Saya kahwinkan adik saya itu dengannya. Selepas itu dia menceraikannya dengan talak raj'i, talak yang masih lagi boleh rujuk. Selepas itu dia meninggalkannya sehingga habis iddahnya. Selepas habis iddah itu, bila adik saya itu dipinang orang pula, dia datang pula nak meminangnya. Saya pun kata, tidak, demi Allah saya tak akan kahwinkannya, yakni dengan engkau, sampai bila-bila. Qala, kata Ma'qil, ayat ini turun berhubung dengan saya lah, iaitu kalau kamu sudah menceraikan isteri-isteri kamu, lalu habis iddah mereka, jangan kamu paksa ataupun halang mereka untuk mengahwini suami mereka semula, mana bekas suami mereka yang dahulu. Kalau nak menikah pula, jangan halang. Al-ayah, hingga ke akhir ayat. Qala, kata Ma'qil, saya pun membayar kafarah sumpah saya, dan saya kahwinkan adik saya itu dengannya semula lah, mana menikah semula. Babun idza ankahal waliyan. Bab apabila dua orang wali mengahwinkan seseorang perempuan, dua orang yang terlibat wali. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Samurah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, mana-mana perempuan yang dikahwinkan oleh dua orang wali, maka yang pertama daripada dua orang wali itu yang dikira. Mana-mana orang yang menjual jual sesuatu kepada dua orang, jualan itu dikira sah untuk yang pertama.
bukan untuk yang kedua. Kita tengok dulu setakat tu. Sebenarnya kita sudah baca dah bab yang pertama malam ni kita baca tu baru ni. Dah sudah bincang dah sebahagiannya. Tapi tak ada bincang habis. Tak ada bincang habis. Jadi kira-kiranya Imam Abu Daud buat mari ni dalam bab wali ni, kira-kiranya dia menyokong pendapat jumhur ulama yang mengatakan perkahwinan itu tidak sah melainkan dengan persetujuan, dengan wali, dengan adanya wali, tidak sah. Dan wali itu orang lain, bukan diri perempuan itu sendiri, orang lain, ayah ke abang ke ikutlah, tapi orang lain lah, bukan diri dia itu sendiri. Itulah pendapat jumhur ulama. Jadi hadis-hadis menjadi pegangan mereka ni lah. Imam Abu Daud tidak buat mari hadis yang menunjukkan perempuan itu sendiri boleh jadi wali, seperti yang dipegang oleh Imam Abu Hanifah dan ramai lagi ulama-ulama yang lain. Dia kata perempuan itu sendiri wali kepada dirinya. Dia tak mari hal tu. Tetapi di sebalik tajuk yang dia buat ni, dia sudah isyarat kalau hak ni menjadi pegangan jumhur ulama. Kenapa mereka tu tak pakai hak ni? Dia pakai hak lain tu buat apa? Apa dia tidak pakai hadis-hadis? Ya, dia tidak pakai tu sebab adalah bagi mereka ni, mereka tidak puas hatilah dengan hadis ni, ataupun mereka pakai hadis ni dengan takwilan, tidak mengikut zahir dia. Itu kesimpulan. Baiklah, kita boleh tengok syarah mana-mana ada Badlul Majhud itu buka surat 81. La nikaha illa biwaliyin. Itu riwayat Abu Musa al-Ash'ari. Riwayat Aisyah ni, dia ada dua riwayat di bawah tajuk ni. Yang pertama hadis Aisyah, dia kata ayyuma imra'atin nakahat bighairi idzni mawaliha fanikahuha batil. Jadi hadis hadis Aisyah. Yang keduanya hadis Abu Musa, la nikaha illa biwaliyin. Baik, kalau kita tengok muka surat 81, ulama berbeza pendapat dalam masalah ini. Syafi'i mengatakan akad tidak sah tanpa wali, mana kena ada wali baru sah. Abu Hanifah berpendapat la yu'tabarul wali fil mubalighah mutlaqan li hadits as-sayyid. Tidak dikira wali itu, tidak diambil kira wali berhubung dengan perempuan yang sudah balik. Kalau perempuan itu sudah balik, tak ada gapo wali, tak ada gapo. Jadi kalau hadis ni mereka pakai, mereka takwil untuk hak tidak balik, hak gila ke ataupun hak lagu-lagu tu kena wali. Tapi kalau perempuan sudah balik, bijaksana, tidak syarat wali itu, tidak syarat. Pasal dia pegang dengan as-sayyib, hadis as-sayyib dalam satu riwayat al-ayyim ahaqqu bi nafsiha min waliha. Perempuan yang sudah balik, yang bijaksana, yang cerdik, lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya. Mana wali dia berhak juga, tetapi dia lebih berhak. Dia lebih berhak, bermaknanya hak dia tu lebih lagi. Hak dia tu lebih lagi. Kalau dia nak suruh wali dia kahwin kan boleh juga. Tapi kalau dia tak sih, dia nak sendiri, boleh juga. Sebab itu dia kata lebih berhak. Bermakna wali dia tu ada hak juga, tapi mana lebih? Lebih dia sendiri. Dia pegang dengan hak tu. Qala al-Qari, qala Ibn al-Malik, Mulla Ali al-Qari kata, Ibn al-Malik kata hadis ini dipakai oleh Syafi'i dan Ahmad, dan mereka mengatakan tidak sah ibarat akad nikah tu dengan perempuan sama sekali, sama ada dia sendiri kah atau dia nak wakil kah, tak boleh. Dia tak boleh. Dia mesti kena wali. Itu pegangan mereka, mesti kena diakad oleh wali. Jadi mengikut orang-orang Hanafi, dia kata tidak mutlak begitu. Hak kata kena diakad oleh wali tu, dia ada keadaan-keadaan tertentu. Misalnya perempuan itu kecil, ataupun gila, ataupun tak cerdik dan sebagainya, hak tu perlu wali.
Kalau perempuan tu cerdik, tak payah wali. Tapi kalau dia nak melalui wali, tu lebih baik. Mereka pun kata gitu, tidak kata siapa tak sah tu, tak. Siapa tak sah tu, tidak. Lebih baik, mereka pun kata lebih baik juga kalau melalui wali. Sumpah Fatihah lah, baca Fatihah dalam sembahyang. Kalau tak baca Fatihah, kalau baca Fatihah lebih molek juga. Orang-orang Hanafi kata, cuma kalau tak baca Fatihah sembahyang sah. Tapi kalau Syafi'i, Ahmad, gapo tu tak baca Fatihah tak sah. Tak baca Fatihah tak sah sembahyang. Tapi kalau Imam Abu Hanifah dia kata sah. Cuma kalau baca Fatihah lebih molek. Dia pun kata lagu juga lebih molek. Tapi sembahyang sah. Lepas tu dosa ke? Dosa kata dia. Kalau tak baca Fatihah dosa sembahyang. Tapi sembahyang sah. Dia cara dia tu berbeza. Serupa juga di sini. Perempuan kalau dia akad sendiri, katakanlah dia kata lagu mana? Ada saksi lah. Syarat kena ada saksi. Kalau tidak dia jadi muta'ah pula. Muta'ah tu tak ada saksi, tak ada apa, tak ada wali. Ni saksi kena ada. Dia kata, saya kahwinkan diri saya dengan awak dengan mas kahwin sebanyak, kita katakanlah 2,000 ringgit. Hak tu pun kata saya terima. Jadi dah tu. Jadi dah. Jadi tidak kata kena wali, tidak syarat gitu. Tapi kalau mengikut mazhab Syafi'i, ni hak jumhur ulama. Kebanyakan ulama dia kata tak boleh, mesti kena wali. Katakanlah yang si anak tu duduk di Amerika, katakanlah perempuan, payahlah kita kata kalau nak wali nak pergi sana, payah pun dia kena wakil. Tak boleh secara langsung perempuan tu, tak boleh. Dia kena wali juga, sama ada secara langsung ataupun melalui wakil dia. Dia wakilkan kepada siapa-siapa untuk kahwinkan anak dia, tak apa, tapi dengan persetujuan dia. Itu kedudukan wali itu sangat penting, mengikut jumhur ulama. Dan kalau nak kira pun munasabah juga. Kalau nak kira je, dah duk perah jak kecil, segala-galanya ayah jak kecil perah. Tiba-tiba mudah-mudah yang nak buat. Kadang-kadang perempuan tu, anak tu, perempuan tu, walaupun kita kata dia cerdik dah, cerdik boleh jadi dia ngaji dia cerdiknya, tentang kehidupan dia tidak cerdik, tentang baik ataupun tidak baik, nak menilai orang ni tak sampai ke mana dia. Atau katakanlah dia hak tu pun dia faham juga. Dia faham juga tu. Cerdik. Memang cerdik sungguh, tidak cerdik ngaji sajalah. Hak tu pun dia faham juga. Tapi patutkah tanpa pengetahuan ayah, tanpa keizinan ayah, macamlah ayah tu tidak setuju. Ada kalanya dia seratilah kan. Seratilah ayah tu. Apa yang membelakangi dia tu. Jadi kalau lah kita kata ya si ayah dia tidak setuju, adalah tu sebab-sebab dia. Sepatutnya dia fikir gitu. Jangan kira nak bala. Tapi katakanlah kalau ayah tu tak ada apa-apa dah, boleh jadi ayah dia kata dia boleh setuju juga, tapi apa yang tidak royak. Boleh jadi nak marah. Jadi hubungan tu jadi tidak molek, tidak mesra lah. Banyak berlaku kadang-kadang beberapa tahun tak balik, ayah marah. Sebab apa jadi malu lah, jadi tak ada keluarga ke kita ni. Selama ni nak boleh sapa kau umur setara tu ayah lah duduk jaga. Itu dah sabar. Tidak kata lepas gitu je. Tapi dari satu segi pula, itu satu sudut kita tengok. Satu sudut yang lain, sudut yang pertama tu memberi kedudukan yang istimewa kepada wali, ayah, abang, pak saudara tu, kau siapa kau, kita kata mana istimewa. Istimewa tu dia ada sebab dia nasabah, kita kata. Tetapi bagaimana dengan orang perempuan yang ayah dia tak cara, banyak berlaku kan dalam masyarakat kerana perpisahan atau perceraian suami isteri, ayah mak dia tu pisah masa kecil lagi. Lepas tu kerana balah, bukan dia tidak sayang anak dia tu, dia sayang, tapi kerana balah kecil hati tu, adalah kadang-kadang siapa tak kena puan. Cuma pada ketika nak nikah tu pergi cari
Sebelum pada tu dia tak cara, tak tahu gapo anak tu besar umur 25 tahun dah. Katakanlah. Nah. Jadi macam mana? Sumbai juga serut. Balik ayah sendiri, balik anak. Gapo dia buat? Apa peranan wali yang telah dimainkan oleh dia selama ni? Ya tiba-tiba kita nak dia selama ni. Dia tak tanya pun kita mati, kau hidup kau perempuan. Di situ mana benda yang kita kena perhati juga. Yang kata bagi istimewa tu, adakah bagi istimewa secara mutlak gitu? Kalau lagu tu apa? Sama lah istimewanya. Ayah tak cara dengan ayah tak cara, sama. Itu perkara yang kedua yang kena perhati. Yang ketiga, ada kalanya seseorang, terutama zaman dulu, kalau zaman ni agak payah sikit nak berlaku. Zaman dulu boleh berlaku, di mana jauh duduk tu, tak boleh nak berhubung. Ayah dengan perempuan anak dia tu tak boleh nak berhubung. Sedangkan dia nak jaga diri dia ni, sudah kita kata terpaut hatilah masing-masing tu, lelaki dengan perempuan tu. Nak jaga, takut berdosa. Lagu mana? Di satu tempat, di pulau kau, di mana kau, kita andaikan di dalam hutan kau, ikutlah, saksi ada. Kalau nak nikah situ, tak boleh kau nak hubungi, tak boleh. Nak tunggu lagu mana? Selama mana? Nak balik tak tahu boleh balik ke tidak. Payah tu. Dari segi logik kita kira dulu, dari segi logik. Mana ada munasabah juga. Hak Imam Abu Hanifah kata tu, mana dia boleh akad sendiri dalam keadaan itu. Dan kalau ayah dia tahu kemudian dia tidak serati itu dalam keadaan itu tu, bolehlah bertindak begitu, nak jaga diri, takut-takut terjerumus dalam maksiat, dalam perzinaan, boleh. Tapi kalau tak ada jalan, lagu mana? Saling nikah ke mana-mana, walaupun dia cerdik dah, ada saksi dah, tak boleh juga. Kita kena mengandaikan juga keadaan tu. Sebab tu pendapat-pendapat dalam fiqh ni kena ambil kira. Pendapat ulama-ulama ni tak boleh tak boleh pandang sepi, pandang remeh, tak boleh. Kena ambil kira. Ada tempat-tempat yang memang berguna, tempat-tempat yang memang kena terima hak tu, baru selesai masalah. Kalau tidak, dia mungkin menimbulkan macam-macam masalah yang lain. Kena ambil kira. Walaupun tidak pendapat jumhur, walaupun tidak pendapat jumhur, tak apa, kita tahulah hak ni hak jumhur, hak ni hak tidak jumhur. Tapi selain daripada hak logik, hak tu hak logik, hak andaian yang kita buat, dari segi hujah, dia ada ke tidak hujah? Ada. Hak tu benda hak nak bincang. Dari segi hujah ada ke tidak? Ada. Sebabnya ulama-ulama Islam dia tidak ikut logik, dia ikut akal dia semata-mata. Dia mesti Quran sunnah dulu. Kalau dia tak seterima hak ni, misalnya kita nampak jelas lah tak boleh menikah tanpa wali, jelas lagu tu. Dia kata lagu mana, dia pandang lagu lain, mengikut pandangan dia lagu lain. Itu benda yang kita nak tengok. Tak apa sini, kita tengok sini. Jumhur ulama mengatakan nafi di sini, la nikaha illa biwali. Nafi di sini, nafi gap. Nafi memberi arti gap. La ni la nafi jenis. La nafi jenis ni orang panggil nikah tak ada. Melainkan kena ada wali, barulah ada nikah. Bermakna bila kata tak ada, tak sah. Kalau sah, ada juga, walaupun tak molek pun ada juga. Dia tak ada perkahwinan. Bila tak ada, mana tak sah. Support tu juga hak dalam baca Fatihah tu, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tiada sembahyang bagi orang yang tak baca Fatihah. Tiada sembahyang tu, jumhur ulama faham tak sah lah. Tak ada sembahyang tu, tidak dikira. Bila tidak dikira, mana tak sah. Tetapi Imam Abu Hanifah kata dak. Nafi di situ nafi kamal, bukan nafi sah. Tidak sempurna sembahyang, tidak sempurna nikah, melainkan dengan wali. Tapi nikah tu jadi dah, cuma tidak sempurna. Kalau kita kata pokok dia ada, cuma tak buah. Tapi pokok dia ada dah.
Tidak sempurna, tak ada buah. Tapi pokok tu tak boleh kata pokok kau lain dah. Pokok dia ada. Ada dah lah. Supaya juga di sini. Tapi bagi orang yang kata tak ada tu mana tidak sah, sebab dia guna la nafi jenis. Hak orang panggil nikah dalam lagu mana pun tak ada. Dia pegang tu. La tu. Jumhur menganggap apa dia pakai nafi di sini nafi sihah, nafi sah. Imam Abu Hanifah menafikan kamal, sepenuh. Menafikan sempurna, mana tidak sempurna. Bila kata tidak sempurna ni ada supaya orang cacat, tak sempurna. Tak ada kaki pun orang juga. Tak apa lagi kalau tak ada bulu keningnya, tak ada bulu mata. Orang tapi sempurna, tak sempurna. Cacat. Kita nak menafikan orang tak boleh. Dia tetap orang. Walaupun kita kata dipotong kerana sakit, apa-apalah kita kata sampai jadi orang bola, orang panggil kan? Potong habis sampai sini. Ni kaki. Orang semacam tapi sempurna. Tak sempurna. Sebab tu kalau perhati dalam hadis dia sebut fahuwa khidaj. Khidaj tu mana tak sempurna, cacat. Cacat ni tuai dia ada juga, bukan tak ada langsung. Dia faham aja lah. Ni pun gitu juga. Imam Malik kata kalau perempuan tu perempuan orang biasa, orang rendah, orang bawahan, boleh kalau dia nak menikah sendiri, dia jadi wali kepada diri dia sendiri, boleh. Tetapi kalau perempuan itu orang yang mulia, orang bangsawan, orang baik-baik, keluarga, apa nama ni, keluarga dia tu kemah, tak boleh, dia kena wali, kata dia. Itu pendapat dia. Pendapat dia jadi beza tu dari segi kedudukan seseorang perempuan itu. Dia tu orang lagu mana. Dia pergi situ pula. Tak apalah. Itu kita nak rengkah. Jadi orang-orang yang tak seterima hadis-hadis ni, Imam Abu Dawud mari hak ni lah. Pas semua kau terima ni, tidak semua. Apa dia tidak terima? Sebab dia ada alasan dia lah. Hadis ni gini-gini, dia kata dhaif lah, hadis ni tak jelas lah, hadis ni menafikan kamal lah, macam-macam lah. Ataupun dia cuba jamak, pakai belaka. Hak ni, hak kata tak boleh dalam keadaan ni, hak kata boleh tu dalam keadaan ni. Itu orang panggil jamak. Ataupun dia guna jalan tarjih. Tarjih tu dia tak boleh pakai hak ni, sebab hak ni tidak kuat, nak pakai hak lain. Itu jalan tarjih. Jadi kalau berdasarkan tarjih, kata dia bawah sekali itu, fa'alal awal yatarajjah, mengikut kaedah yang pertama, kaedah tarjih. Apabila dua hadis nampak bertentangan, sama ada kita pakai kaedah tarjih, mana kita kata hak ni lebih kuat, hak ni tak boleh pakai, kita tinggalkan. Ataupun kaedah jamak. Kaedah jamak ni kita pakai kedua-duanya, tapi hak ni maksudnya di sini dalam keadaan ni, hak ni maksudnya di sini. Kalau kita kata mengikut kaedah tarjih, maka kata dia hadis hak kata perempuan itu wali kepada diri dia sendiri, al-ayyim ahaqqu bi nafsiha min waliyiha, hak tu lebih kuat dari segi sanad. Kalau kita nak tarjih dengan dari sudut sanad, maka hak tu lebih kuat, kata dia, dari sudut sanad. Dan tidak ada khilaf tentang kesahihannya. Tak ada khilaf, semua kata sahih hak tu. Berbeza dengan hadis la nikaha illa biwaliyin, tiada nikah melainkan dengan wali. Kerana hadis ini dhaif, kata dia. Cuba perhati. Muttarib sanadnya. Dan muttarib juga dari segi mausul ke, munqati' ke, dia tu mursal ke. Ulama berbeza pendapat. Ni kata gini, ni kata gini, ni kata gini. Ada nota nombor 1 bawah tu, dulu sudah sebut dah, kata dia dalam bab wudu, kerana menyentuh kemaluan. Kerana menyentuh kemaluan ni jadi batal air sembahyang. Sana kita sebut dah, kata dia, bahawa Ali Ibn al-Madini yang dituk guru Imam Bukhari dan seorang tokoh ulama rijal hadis, dia kata 3 hadis tidak sahih. Yang pertama, sentuh zakar, sentuh kemaluan, kata batal air sembahyang, tak sahih, kata dia. Yang kedua, la nikaha illa biwali. Hak ni, hak kita nak baca, tiada nikah melainkan kena ada wali. Yang kedua.
Yang ketiga, wa kullu muskir khamrun. Setiap yang memabukkan itu khamrun, arak. Itu tidak sahih. Setiap yang memabukkan itu khamrun, itu tidak sahih. Tiga hadis. Jadi hak dia bila dalam hak tiga tu, ini salah satu bagi dia tidak sahih. Walaupun orang lain kata sahih, biarlah. Dia tokoh juga, orang besar juga, dia kata tidak sahih. Begitu juga hadis Aisyah, hak mula-mula tadi. Hak mula-mula tadi, mana-mana perempuan yang berkahwin tanpa izin tuannya. Hadis Aisyah. Zuhri menafikan kan hadis Aisyah hak mula-mula ni, cuba perhati. Zuhri meriwayatkan daripada Urwah daripada Aisyah. Sulaiman bin Musa riwayatkan daripada Zuhri. Bila orang tanya Zuhri, ya ke hadis? Dia kata tak. Dia menafikan. Kalau dia betul-betul meriwayatkan, bagaimana dia menafikan? Sebab itu jadi orang tak kemah tu, tak sepegang tu. Imam Abu Hanifah tak sepegang tu. Jadi dia ada alasan dia. Dia ada alasan dia, bukan saja ikut serak dia. Sebab Zuhri menafikan dia. Tahawi berkata, Ibnu Jurayj kata dia tanya hadis ini Ibnu Syihab. Dia tanya Zuhri, Ibnu Syihab tu Zuhri itulah. Dia tak tahu. Jadi mana orang guna nama dia, dia tak ada pun. Tengok, dipertikaikan. Jadi dalam dipertikaikan, bermasalah, ni dia pakai kaedah tarjih. Dia tak sepakat. Dia pakai hak tadi, al-ayyim ahaqqu bi nafsiha min waliyha. Sebab hak tu tak ada dipertikaikan. Bila kata ahaqqu, lebih berhak, mana dia ada hak. Mana besar hak dia dengan hak wali dia, lebih besar hak dia. Dan lebih besar hak dia, apa perlu dia terikat dengan wali? Wali tu bahkan kena tanya dia. Wali tu kena tanya dia dulu apabila nak kahwin. Maknanya hak dia lebih besar. Kalau hak wali lebih besar, tanya awak apa? Minta izin awak apa? Jadi dari segitu. Yang kedua, mengikut kaedah jamak. Kalau mengikut kaedah jamak, maka hadis-hadis hak mengatakan tidak ada nikah melainkan dengan wali itu terlalu umum, kata dia. Kalau kita perhati kepada hadis yang pertama, hadis Aisyah, dia kata mana-mana perempuan yang berkahwin tanpa izin tuan dia, ni hamba, berkenaan dengan hamba, bukan untuk semua orang. Orang merdeka, apa arti kemerdekaan dia kalau dia tidak bebas? Dia tidak boleh mengurus sendiri. Apa arti merdeka? Kan orang perempuan boleh akad sendiri, dia nak beli tanah sendiri, dia nak beli gapo-gapo, kereta sendiri, boleh. Kena tanya siapa? Jadi hak ni pun termasuk dalam ukun, akad juga. Termasuk dalam akad juga, akad nikah. Bahkan kalau gol lain, tak payah tanya orang lain, hak ni lebih-lebih lagi lah, moga tentang diri dia. Tentang diri dia. Jadi kalau kita perhati hadis Aisyah, dia kata perempuan yang berkahwin tanpa izin tuan, menunjukkan perempuan itu hamba. Hak tu kita pakai. Hak kata tak boleh menikah tanpa izin tanpa wali tu, maksudnya kalau hamba, dia kena izin tuan dia, bukan kena mengenal dengan orang merdeka. Cuma ulama-ulama kata orang merdeka tu. Jadi dia kata ni kalau hamba pun kena minta izin. Kalau orang merdeka lebih-lebih lagi. Imam Abu Hanifah kata apa je orang merdeka, lebih-lebih lagi tak lewat begitu. Dan dia merdeka. Dia merdeka, dia bebas lah. Itu cara dia. Ataupun perempuan itu berkahwin dengan hak bukan kufu, hak bukan setara dengannya, baru tidak sah. Tapi kalau sudah setara, tak apa. Kalau dia cerdik, tak apa. Dia orang merdeka, cerdik lagi, tak apa. Dia pegang hak ni lah. Sebab kalau kita perhati lagi hadis yang pertama, hadis Aisyah, dia kata kalau lelaki itu bersetubuh dengan dia, dia menikah tanpa izin tuan, lepas tu bersetubuh dengan perempuan, perempuan tu dapat mas kahwin. Kalaulah perkahwinan itu tidak sah, apa dia dapat mas kahwin? Apa dia dapat mas kahwin juga? Kok mana-mana? Menunjukkan asas perkahwinan itu sudah terjadi, sudah berlaku, sudah ada. Cuma tak molek itu cerita lain. Cerita lain. Cerita lain.
Jadi apa dia kata dia berhak mendapat mas kahwin. Mas kahwin ni kalau perkahwinan secara sah baru orang panggil mas kahwin. Kalau tidak mas kahwin. Gol lain. Itu benda yang mengikut perhatian dia tak boleh. Tak sedap nak pakai untuk semua. Kalau nak pakai pun pakai belakang. Ni dalam keadaan ni, ni dalam keadaan ni. Ni sebagai hamba tak boleh. Lepas tu seterusnya Aisyah, kalau kita pakai hadis Aisyah tak boleh. Kita kena tahu mazhab Aisyah, pendapat Aisyah sendiri. Boleh atau tidak boleh orang tino tu nikah sendiri? Mengikut dia boleh. Jadi ini orang panggil apa yang diriwayatkan oleh dia ni bercanggah dengan pendapat dia sendiri. Kalau memang tak sah, apa dia tinggal hak ni? Tak pernah sabar tu Aisyah nak tinggal hak Nabi. Nabi kata tak sah, dia sendiri buat. Mengawinkan anak saudara dia. Mengawinkan anak saudara dia tanpa wali. Boleh. Dan orang tanya dia boleh ke? Boleh. Kalau kita kata nak terima hadis ni, memang dia riwayat, maka kita kena kata dia ada faham cara dia sendiri. Boleh jadi dia kata hak tak boleh ni hamba ke, boleh jadi hak tidak layak ke, tak kena tempat ke, gitu. Tapi kalau nak sabar, tak apa. Kalau memang molek dah. Itu cara dia. Jadi makna tidak bercanggah, dia pakai juga hadis ni, tapi pakai dengan bijaksana. Bukan pakai mengikut zahir gitu. Tidak. Sebab dia sendiri memang mazhab dia tak apa, serupa dengan Imam Abu Hanifah. Perempuan boleh mengahwinkan diri sendiri. Yang ni dia jadi wali diri dia sendiri. Boleh. Lepas tu dia petik Hafiz Ibn Hajar dalam Fathul Bari kata, dia kata ulama berbeza pendapat tentang syarat wali dalam perkahwinan. Jumhur ulama mengatakan syarat kena wali. Mereka kata perempuan sama sekali tidak boleh mengahwinkan dirinya. Mereka pegang dengan hadis-hadis inilah hak tadi. Antara hak paling kuatnya iaitu dalam ayat fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahunna. Ni hak saat ni termasuk dalam bab bab selepas ni. Bab selepas ni babun fil adli yang kita baca tadi, cerita Ma'qil bin Yasar. Dia kata antara hak paling kuatnya hak tu, Hafiz Ibn Hajar kata. Sebab apa dalam ayat tu? Ada itulah. Ini adalah dalil yang paling terang menunjukkan perlu diambil kira wali. Kalau tidak, apa arti larangan dia tu? Dia boleh larang, maknanya dia ada kuasa. Jangan kamu halang mereka daripada berkahwin dengan bekas suami mereka, nak nikah semula. Jangan kamu halang. Maknanya halangan dia tu, sekatan dia tu jadi terpakai. Kalau tak jadi, perempuan tu boleh menikah, ikut dia nak larang apa, tak ada apa, tak ada kesan. Ni apa yang Tuhan kata? Jangan kamu halang. Maknanya ada kuasa juga, menunjukkan ada kuasa. Wali tu ada kuasa, kata dia. Kalaulah dia boleh mengahwinkan diri dia sendiri, apa perlu dia kepada abang dia tu? Abang dia tu orang pergi minan dengan abang dia yang kahwin. Aku tak akan kahwin ke engkau dengan dia sampai bila-bila dah. Dia cerah tadi kan, kita baca terjemahan tadi. Aku tak akan kahwin kamu. Cerah sangat. Pada tu tak rojok. Tadi tu. Hak tu pegangan yang paling kuat, kata Hafiz Ibn Hajar. Orang dia kalau kuasa dia tu ada sendiri, kita tak boleh kata orang lain boleh halal dia. Apa boleh halal dia? Dia ada kuasa dia sendiri. Itu kata Hafiz Ibn Hajar. Imam Abu Hanifah berpendapat tidak disyaratkan wali sama sekali. Mana wali lain lah, wali tu kena ada diri dia sendiri tu. Wali lain tidak disyaratkan, dan harus perempuan itu mengahwinkan dirinya sendiri walaupun tanpa izin walinya, jika dia telah berkahwin dengan orang yang setara, sekufu dengannya. Itu pendapat Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah berhujah, berdalil dengan kias. Dengan kias dengan jual beli. Kalau jual beli orang merdeka, boleh ke tidak boleh? Dia nak beli kereta ke, dia nak beli tanah ke, ikut 100 hektar pun, boleh ke tidak? Boleh. Fatwa ni serupa je, akad, termasuk dalam bab akad.
Tapi Hafiz Ibn Hajar kata qiyas itu mana tertolak dengan sebab ada hadis ma'qil dalam bab al-adl yang kita baca tadi. Tertolak. Qiyas itu tak boleh pakai, kata dia. Qultu, kata Syekh Saharanpuri ni, Khalil Ahmad Saharanpuri ni, kata dia, pendapat saya, bukan Imam Abu Hanifah ni pakai qiyas mata-mata. Kalau kata itu qiyas dia, bila ada hadis ma'qil bin Yasar ni habislah, tak pakai adalah qiyas tu. Bukan dia pegang dengan qiyas mata-mata dalam masalah ni, sebagaimana yang disangkakan oleh Hafiz Ibn Hajar itu. Pelik tu, orang serupa dia kecek lagu ni. Orang serupa dia alim, serupa dia tu kecek lagu ni. Apa dia tidak ayat moleknya? Imam Abu Hanifah tu ada hujah Quran, ada hujah sunnah. Dia marah. Pasal apa ayat tak habis? Gini cerita Hafiz Ibn Hajar ni, dia orang mazhab Syafi'i. Pasal dia lah biasa, orang dia ayat kuat dia. Hak ni dia tak ayat habis. Marahlah orang alik ni. Orang alik ni marahlah. Dia kata pelik tu, orang serupa dia kecek lagi. Bahkan Imam Abu Hanifah pegang dengan kitab Allah dan sunnah Nabi-Nya. Dalilnya kalau firman Allah, wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin-nabi in arada an-nabiyyu an yastankihaha. Perempuan mukmin jika dia menyerahkan diri dia kepada Nabi, dia serah diri dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi nak buat dia ni jadikan bini lah, tak apa. Mana ada sebut wali-wali, kata dia. Tak ada wali yang gini. Kalau kita kata Nabi tak payah wali, kecuali kita kata begitu. Ini tak ada. Jadi ayat ni menunjukkan sah nikah dengan ibarat perempuan itu, dan sah juga nikah tu dengan lafaz hibah. Itu mengikut mazhab Hanafi. Kalau lafaz ini, saya serahkan diri saya beri diri saya kepada awak. Maksudnya nikah, dia tidak guna perkataan saya kahwinkan, saya nikahkan, sah juga. Pasal apa dia pegang hak ni? Dia pegang hak ni. Jadi ini hujah kepada pihak lawan dalam dua masalah ni. Satu masalah hibah, satu lagi masalah akad sendiri. Perempuan tu akad sendiri. Yang kedua firman Allah Ta'ala, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghaira. Kalau si suami itu lepas pada cerai dua kali dah, kali yang ketiga lepas pada tu kalau dia cerai pula, tidak halal dah isteri dia itu kepadanya. Mana lepas pada talak 3 tu. Sehinggalah perempuan itu mengahwini suami yang lain. Mengahwini. Dia kata perempuan itu kahwini sendiri. Tak ada kata sehinggalah perempuan itu dikahwinkan. Mana? Dia menikah sendiri. Tankihah. Allah SWT isnadkan. Orang panggil mengikut kaedah isnadkan nikah itu kepadanya sendiri. Jadi dia tu jadi fa'il. Bukan dia tu maf'ul. Bukan dia dinikahkan, dia menikah. Cuma orang hak tak setuju, dia kata dia menikah dengan ada wali. Dia kau tu dia tak setuju. Ni tengok ayat ni sendiri. Adakah dia kata sehingga dia dinikahkan? Kau sehingga dia bernikah. Kalau dia bernikah, dia nikah sendiri. Tak ada sebut wali. Kalau kita nak erat wali tu hak luar, kat sini. Ayat ni sendiri. Itu cara dia lah, cara dia. Kita setuju ke tak setuju, itu suku, tak apa tu. Jadi dalilnya dari dua sudut. Yang pertama, Allah SWT idhafatkan, isnadkan nikah itu kepadanya. Bermakna perkahwinan itu boleh terjadi dengan akadnya sendiri. Yang kedua, Allah SWT menjadikan nikah perempuan itu sebagai penghujung kepada keharaman. Jadi bila dia menikah, tak ada dah haram. Mana sah dah lah. Nikah tu sah. Kalau tidak akan hilang haram tu. Jadi dia nikah tu sendiri ke tidak? Nikah sendiri tu sah. Sebab tu jadi lepas pada tu tak haram. Boleh dah. Kalau dia nak menikah dengan suami dia, talak 3 tadi, boleh. Dan firman Allah SWT,
Fala junaha alaihima an yataraja'a. Tidak menjadi kesalahan kalau suami isteri itu nak menikah semula. Mana selepas pada cerah. Jadi dia sebut nikah semula. An yataraja'a, dua. Tak ada sebut yang ketiga, orang yang ketiga. Dengan wali kau apa tak ada sebut. Dua pihak. Dia sebut sini. Jadi apa makna yataraja'a? Yatanakaha. Nikah semula. Jadi sebagaimana si lelaki tidak perlu kepada orang ketiga, wali, perempuan pun lagu tu juga. Kedudukannya sama. Kata dia, kedudukannya sama. Kalau lelaki tidak perlu pada ayah, perempuan pun tidak perlu. Itu maksud yataraja'a dalam bentuk, dalam sirah muthanna, dalam sirah yang menunjukkan dua, bukan tiga. Tak ada pihak ketiga, dua saja pihak. Jadi di sini Allah SWT mengidafatkan, mengisnadkan nikah kepada mereka berdua, lelaki dan perempuan itu, tanpa menyebut wali, kata dia. Itu pegangan dia. Dan firman Allah Ta'ala, wa in talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahun fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahun. Ayat tadi lah, iaitu kalau kamu sudah cerai dengan isteri kamu dan mereka sudah habis iddah, jangan kamu tahan mereka untuk menikah, untuk mereka menikah dengan bekas suami mereka, nak menikah semula. Jadi dia sebut mereka menikah, tak ada pihak ketiga, wali itu tak ada. Adapun sunnah, sunnah dia pegang mana? Iaitu riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, laisa lil wali ma'a thayyib amrun. Wali tidak ada kuasa terhadap sayyib, mana perempuan yang sudah balik. Perempuan yang sudah balik, ini maknanya memutuskan wilayah itu, wilayah ayah ataupun wali terhadap apa namanya anak dia. Lagi sabda Rasulullah, al-ayyim ahaqqu bi nafsiha min waliyah. Perempuan yang sudah balik lebih berhak terhadap dirinya daripada wali. Wali ada, wali itu orang panggil wali, penjaga apa ada, tetapi dia lebih berhak. Ayyim tu apa dia? Ayyim tu perempuan yang tidak ada suami, tidak bersuami. Ayyim begitu. Dia jadi dia boleh uruskan diri dia sendiri, seperti benda-benda lain lah, seperti perkara lain. Itu secara ringkasnya. Adapun hak dalam ayat sebut wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum. Hak tu ayat tu, ini menunjukkan ada peranan wali. Kahwinkanlah al-ayama, jamak kepada ayyim, mana perempuan-perempuan di kalangan kamu, kahwinkan. Maknanya angkihu, dia khitab tu kepada orang lelaki. Orang lelaki itu siapa? Walilah. Walilah. Maknanya yang mengahwinkan ialah wali. Tuhan sendiri kata, kamu kahwinkanlah perempuan-perempuan di kalangan kamu. Jadi ini menunjukkan perempuan itu tak boleh menikah sendiri. Pula. Baik. Ini khitab ini kepada awliya supaya mengahwinkan, tapi ia tidak menunjukkan wali itu sebagai syarat untuk sah nikah. Bukan syarat, kata dia. Cuma dia ayat ni hak terbaik. Orang panggil amar irsyadi, mengikut mereka lah, mengikut mereka. Kita nak setuju tak setuju bab lain. Orang panggil amar irsyadi, dia beza dengan amar li tahrim. Kau gapo tu beza. Amar irsyadi ni nak ayat untuk kebaikan dunia, bukan dari segi sah tak sah. Supaya kita nak berjual beli, nak akad, nak gapo, wa ashidu zawai adlin minkum. Pasal apa dia pegang syarat? Kalau nak jual beli, kita nak beli barang kena ada saksi. Bila? Tak ada. Imam Syafi'i kau siapa? Semua tak pakai. Tak ada kata syarat kena ada saksi. So jual beli kalau tak ada saksi pun. Tapi kan Tuhan kata kamu kena bawakan dua orang lelaki saksi sebagai saksi. Apa tak pakai tu? Mereka akan kata itu nahi irsyad.
Amar itu amar irsyadi. Serupa kata dia sini. Amar irsyadi juga. Bukan amar lil wujub, memberi makna wajib. Mesti. Dah. Kalau mesti semua kena pakai gitu. Tak sah lah jual beli. Sebab nikah juga tak sah, tak ada saksi. Siapa dia kata begitu? Kan Allah SWT sebut dalam Quran. Kenapa kita tak pakai? Tidak semestinya sebut dalam Quran ataupun dalam hadis itu memberi makna wajib. Sebab ada kalanya amar itu amar irsyadi orang panggil. Kalau kita belajar dalam usul fiqh, jumpa apa dia orang panggil irsyadi. Makna faedah dia tu dapat kita lihat dan dapat kita rasa dalam dunia. Faedah duniawi. Sebab kalau tidak capur wali, tidak capur ibu bapa ni mana tak molek biasanya berlaku. Tak mesra lah. Akan berasa hati hak tu Tuhan raya hak molek untuk kita supaya jadi harmoni, tentera, jadi suka belaka gitu. Hak molek. Hak lebih baik. Waktu sekarang kalau kita nak jual beli, kita adakan saksi. Hak tu tetap lebih molek ke mana-mana apa. Cuma tidak wajib. Molek ke tidak? Molek. Sebab apa kalau kadang-kadang ni ada saksi? Tetap lebih molek. Dia kata sebabnya ini bukan syarat untuk sah nikah tu, bahkan mengikut uruf dan adat di kalangan orang perempuan, di kalangan kita sendiri. Kalau berkait dengan diri kita sendiri, kita tidak buat diri, kita suruh orang lain. Nampak sangat muka tebal, tak laku. Dia jadi gitu. Mungkin setengah-setengah orang akan anggap, akan faham apa yang gomoh sangat orang gila nak nikah benar. Macam-macam lah orang boleh kata. Sudah pas dirinya, tak ada orang lain boleh tolong, berkira je. Seperti benda-benda lain kan. Kalau benda-benda besar kita tidak buat sendiri. Sebab apa? Takut ada tak kena, ada kita ada orang tengok. Itu mengikut uruf dan adat. Jaga hak tu molek. Agama pun dia ambil kira juga benda-benda yang ada kebaikan untuk kita, untuk masyarakat, adat ke uruf ke boleh diterima. Jadi hak kata angkihu ni dari sudut tu, bukan sudut tak sah, bukan sudut syarat. Dia kaya hak molek. Kalau hak moleknya kamu buat ginilah, barulah jadi molek. Sebab orang perempuan tidak bertindak sendiri pada kebiasaannya. Siapa keluar rumah, pergi ke dalam majlis orang ramai, duduk depan tu imam, depan siapa-siapa, kalau kita kata depan orang ramai, tiba-tiba dia sendiri begitu. Tapi mungkin kalau dalam setengah-setengah masyarakat yang orang perempuan biasa buat lagu tu, apa ni? Tidak jadi halangan juga. Cuma dalam masyarakat ia berandu, ia beradab, dia ada orang tengok. Tapi katakanlah kalau masyarakat tu biasa dah orang perempuan mengurus sendiri, tidak jadi apa, depan beribu orang pun dia kecek, tak jadi gapo. Apa ni? Dia mengambil kira uruf. Ni uruf saja ni. Dan mungkin orang kata dia tidak malu ke, macam-macam lah orang boleh kata. Jadi dengan adanya orang tengah wali ke apa, tidak akan berlaku begitu. Mereka pun terima kalau ada wali, memanglah lebih molek. Cumanya kalau tak ada tu sah ke tidak? Kalau sendiri sah, kadar sah tu sah, mengikut dia lah. Kalau mazhab Syafi'i sampai ke bila tak sah, tak boleh pergi. Kalau pakai mazhab Syafi'i memang tak boleh. Orang-orang kalau nak buat lagu, dia tak boleh pakai. Kalau dia pakai juga haram, tak sah. Kalau naik mahkamah cara hakim boleh pisahkan dia, sebab tak sah. Hakim kena pisahkan, tak boleh duduk sekali. Kalau duduk sekali kita dakwa, kena denda, kena masuk penjara, kena apa ikutlah itu atas pemerintah lah dia nak buat peraturan lagu mana. Siapa setara tu beza. Jadi kata dia melalui wali ni paling tinggi, kata dia molek, sunnah, molek, bukan sebagai wajib dan mesti, bukan, tidak mesti. Buktinya ya kita kata bukti ni amat irsyadi di sini, bukan menunjukkan wajib. Cuba baca ayat selepas tu lagi, kata dia baca lagi, jangan berhenti sekat, baca lagi. Wassalihina min ibadikum wa imaikum, kamu kahwinkan orang-orang yang baik dari kalangan hamba-hamba lelaki kamu dan hamba-hamba perempuan kamu.
Jadi ini irsyadi ni. Jadi kamu kahwinkan tu, kahwinkan lagu mana? Jadi kalau apa nama ni, orang lelaki ibad tu hamba lelaki. Jadi hamba ke anak lelaki ke perlu wali ke? Tak perlu wali. Hak perlu wali ni perempuan. Tapi di sini dia suruh wali tu kahwinkan hak lelaki juga. Ini menunjukkan bukan sebagai wali, syorkan, buka jalan, bagi kemudahan kepada dia, bagi sokongan kepada dia. Itu maksudnya. Bukan sebagai wali ni. Sini nak ayat ni. Bukan sebagai wali. Sebab kalau sebagai wali, tentu dia berkait dengan perempuan saja. Nidak ni min ibadikum wa imaikum. Menunjukkan jelas di sini amar irsyadi. Nak rakyat, nak menganjurkan kepada satu cara yang lebih molek, yang lebih baik, yang lebih sempurna. Lepas tu dia sebut pula, dan hamba-hamba lelaki kamu yang baik-baik, dan hamba perempuan kamu yang baik-baik. Mana kalau tak baik tak boleh kau, tak sah kau nikah. Hak baik, hak ju. Lepas tu kalau hak tak ju, tak boleh nikah. Boleh je. Kalau nikah tak sah kau. Sah? Semua kata kan mana-mana nikah tu ju belakang. Kalau nak ambil ju belakang syarat gitu padat. Dia sebut wassalihin tu apa? Sebut wassalihin. Ini menunjukkan dia nak menganjurkan hak lebih baik, hak lebih baik. Hak lebih baiknya mu kena ju, buat perangai molek, biar pandai, biar gitu gini yang kita buat nikah. Kita bagi kemudahan. Gitu. Jangan gaduh-gaduh hak Allah mana-mana pun hak tak reti nak bawa diri pun nak bui menikah juga. Susahlah kemudian hari. Jadi itu kan faedah dunia untuk kebaikan rumah tangga suami isteri. Jadi sebab itu dia sebut wassalihin min ibadikum. Jadi di sini jelas tidak ada kena-mengena dengan sah ke atau tidak sah. Cuma rakyat hak mana hak lebih baik. Hak lebih baiknya gitu. Maka hak lain-lain hak tak juru tu pun jadi juru. Sebab apa kalau kita jadi juru senang orang nak win nikah. Dia akan faham gitu. Itu faedahnya. Baiki masyarakat secara tidak langsung. Secara tidak langsung. Begitulah lebih kurang. Lepas tu qala Abu Dawud wa huwa Yunus an Abi Burdah wa Israil. Baru ni rasa kita sudah bincang dah ni. Cuma oleh kerana ia muskil sikit, mungkin mengelirukan, sebab itu Imam Abu Dawud pun dia sebut Yunus daripada Abi Burdah, Israil daripada Abi Ishaq daripada Abi Burdah. Sedangkan kalau kita tengok hadis dia ni, yang hadis terakhir kita baca saat ni, Abu Ubaidah Al-Haddad meriwayatkan daripada Yunus dan Israil daripada Abi Ishaq daripada Abi Burdah. Seolah-olahnya Yunus dan Israil ni kedua-duanya meriwayatkan hadis ini daripada Abi Burdah melalui Abi Ishaq. Mana dengan perantaraan Abi Ishaq itu. Sesoalnya kedua-dua tu dengan perantaraan Abi Ishaq. Padahalnya ia meriwayatkan daripada Abi Ishaq dengan perantaraan Abi Ishaq itu Israel saja. Yunus tidak, dia terus meriwayatkan daripada Abi Burdah. Maka kita kena faham ibarat ni lagu mana? Kena faham gini. Kena faham wa Israel, waw ataf. Waw tu ataf kepada Yunus. Tetapi waw ataf ni Israel ni maktuf dianya bukan Israel sahaja. Sekali dengan an Abi Ishaq. Sekali dengan an Abi Ishaq. Yang ni Israel bergabung dengan an itu. An tu tempat takluk dia tu Israel saja. Bukan kena mengena dengan Yunus. Baru jadi. Kalau kita kata wa Israel, waw tu haraf ataf, Israel tu maktuf, Yunus tu maktuf alaih. Israel itu saja maktuf. Kalau kita kata begitu, bermakna kedua-dua mereka meriwayatkan daripada Abi Ishaq. Sedangkan bukan kedua-dua mereka meriwayatkan daripada Abi Ishaq. Yang meriwayatkan daripada Abi Ishaq Israel saja. Sebab tu takluk ni haraja ni an Abi Ishaq ni dia berkait dengan Israel saja, bukan berkait dengan Yunus. Tu benda dari segi kaedah ni.
Bukan dengan perantaraan Abi Ishaq Yunus itu. Hak dengan perantaraan Abi Ishaqnya ialah Isra'i saja. Itu sekali lagi semua. Mengikut kaedah lagu itulah. Lepas tu riwayat daripada Ummi Habibah bahawa dia dulu jadi isteri kepada Ibni Jahsh. Fahalaka, halaka makna mati, anha dengan meninggalkannya. Dia ni termasuk Ibnu Jahsh ni, Ubaidullah bin Jahsh, termasuk antara orang yang berhijrah ke bumi Habsyah sekali dengan bini dia lah, Ummu Habibah. Bila begitu, bila mati, Najasyi kahwinkan Ummu Habibah ni dengan Nabi SAW ketika Ummu Habibah duduk di Habsyah lah. Ketika Ummu Habibah duduk di Habsyah. Banyak perkara sebenarnya yang ada dalam hadis ni. Baru ni kita baca dah, tak ada siapa sini. Ni dibaca dah juga, tapi tak ada siapa sini. Ni pula panjang pula ni. Panjang pula. Jadi reka cerita ada beberapa perkara kalau kita nak reka cerita ni. Yang pertama, penggunaan halakat, satu perkataan yang tidak sedap. Satu perkataan yang tidak sedap. Sebab kalau mengambil kira riwayat lain yang dhaif, riwayat Ibnu Lahiyah, katanya Ubaidullah bin Jahsh ini bila pergi ke Habsyah, dia tukar agama, dia murtad dan jadi Nasrani, jadi Kristian. Lepas tu mati dalam Kristian. Ataupun halakah tu bukan makna mati, binasa dia. Sebab apa? Dia tukar agama. Tidak nak cerita mati di sini. Bila dia tukar agama, jadi putus, dia tinggal ada bini dia, Ummu Habibah. Soalnya, betulkah? Cuma di sini dia tidak ayat masuk Kristian ke apa. Cuma penggunaan perkataan halakah tu berat tu. Halakah tu berat. Sebab mana dia binasa. Kalau orang molek, sahabat dia orang tak panggil halakah, mata sekurang-kurangnya. Kalau tidak tuhfiah. Halakah ni mampulah binasa. Mana situ walaupun tidak sebut dia masuk Kristian, tapi ada isyarat kepada tak molek. Masalahnya dalam hadis Hiraqlu dulu, hadis Abu Sufyan, kalau dalam Bukhari, dalam apa, dalam ni ada juga sebut, iaitu orang tanya, Hiraqlu tanya Abu Sufyan ketika Abu Sufyan tidak Islam lagi, adakah orang mana masuk Islam ni yang murtad? Semasa Nabi, tak usah kira lepas Nabi. Semasa Nabi, terutama jadi peringkat awal, ada. Ketika tak ada apa-apa kepentingan, ketika tidak ada peperangan, kalah dikuasai ke apa, ketika tu. Sebab ditanya tu pada ketika tu, dia kata tak ada. Mana tak betul dia kata tu. Kalau ada, ni ada ni. Sebab ni sebelum hijrah lagi berlaku ni. Peristiwa ni sebelum hijrah. Abu Sufyan tidak Islam lagi ketika tu. Peristiwa hijrah ke Habsyah ni sebelum hijrah lagi, tahunnya kelima atau keempat kenabian. Sepatutnya dia kata ada seorang hak pergi ke Habsyah, dia masuk Kristian. Dia tak kata begitu. Bahkan dia kata tak ada. Kalau boleh kat dia nak kata, tapi tak boleh. Tak ada contoh. Hiraqlu pun kata lagu itulah, kalau agama yang benar, Nabi hak benar, kalau dia bawa ajaran dia tu, orang kalau terima agama dia tak akan tinggal. Lagu tu, kalau lah cerita ni betul, tentu dia tak kata gitu. Mana sekarang ni hak ni bercanggah dengan hak tu lebih kuat. Dia tak boleh pakai. Kalau kita nak terima hak ni sebagai sahih sekalipun, tak boleh pakai. Dia jadi syak. Sebab apa? Bercanggah dengan hak lebih kuat. Hak lebih kuat kata tak ada. Lepas tu hak dengan jelas sebut kata dia ni jadi Kristian. Apabila jadi Kristian itulah jadi punah, rusaknya, binasa tu. Hak tu riwayat tidak boleh dipertanggungjawabkan. Sebab riwayat Ibnu Lahiyah dhaif. Dan kalau hak ni pun kalau kita nak perhati, boleh diragui juga. Sebab apa? Abdul Razak ada sih. Abdul Razak tu Syiah, dia benci kepada sahabat, tak boleh. Walaupun dia diperawi Bukhari dan Muslim, tetapi dengan syarat diterima tu. Mana-mana riwayat dia tidak menyokong pahaman dia.
baru boleh. Bukhari tak ambil ni, walaupun dia terima daripada Abdul Razak. Hak lagu ni tak ambil. Hak lagu ni kalau ada, dia memang benci kepada sahabat, tak suka kepada sahabat, tak boleh pakai lah riwayat dia. Ulama-ulama terima dia tu pun dengan syarat tu. Jadi sekarang ni dia ada, dia ni Syiah, tak secara lah Syiah apa penyakit dia tak suka, benci kepada sahabat. Jadi bila ada hak ni, tak boleh pergi lagi. Jadi ada dua perkara. Satunya bercanggah dengan hadis yang lebih sahih. Kalau kita kata hak ni sahih sekalipun, dia jadi syad. Bila syad tu dhaif lah. Kalau kita kata riwayat dia tak boleh pakai, dia dhaif di sini dalam bab ni sebab menyokong pahaman dia, bermakna riwayat ini mungkar. Bila mungkar, hadis tu dhaif juga, tak boleh pakai. Jadi tak ada bukti yang jelas, yang terang bahawa Ubaidullah bin Jahash itu jadi murtad. Tak ada. Kalau ada, hak tidak boleh dipertanggungjawab. Ada, memang ada. Sini ada sebut dalam syarah ni, dia ambil dari kitab ni. Tapi boleh dipertanggungjawab kau? Tak boleh. Tak boleh. Banyak perkara tak betul tersebar dalam masyarakat. Bukan masyarakat kita saja, masyarakat dunia Islam. Memang gitu. Kisah dia kata, kisah dia berhijrah ke bumi Habsyah bersama suami dia Ubaidullah bin Jahsh pada hijrah yang kedua. Hijrah yang kedua ni, hijrah ke Habsyah tu ada dua kali. Hijrah ke Habsyah yang kedua maksudnya. Lepas tu dia murtad daripada Islam dan masuk agama Nasrani dan mati di sana. Lepas tu, tapi Ummu Habibah tu tetap di atas Islam. Dia kata, aku pernah bermimpi macam ada orang datang. Dia kata, wahai Ummul Mukminin. Dalam mimpi tu saya terkejut. Kata dia, kata Ummu Habibah, saya pun takbir mimpi saya tu bahawa saya akan dikahwini oleh Rasulullah, saya akan jadi bini Rasulullah. Sebab tu dia panggil Ummul Mukminin tu. Tu dalam cerita ni, cerita mana hadis? Nak hadis hak kemah, hak kemah tak ada. Ni cerita main mana? Kena ada sana. Kalau sana ada hak tu ya, hak Ibnu Lahiyah. Kalau cerita dia masuk Kristian ke apa, hak tu ya, tak boleh gida. Gak Ibnu Lahiyah tu dhaif, orang tak pakai. Siapa kau sahabat ni jadi murtad besar tu, besar, tak boleh main-main. Dia kena bukti kukuh. Kalau tidak, tak boleh. Lepas tu cerita panjang lah, gini. Najasyi hantar utusan dia, buat pergi perhiasan, buat pergi goni kepada dia. Dia pun bila hamba tu buat pergi kepada dia, hamba perempuan, Najasyi tu buat pergi cabut gelar dia, gelar kaki dia. Mui kau tu suka sangat mendapat berita tu. Kata Rasulullah nak dia. Mana kalau dia mimpi itu betul menjadi kenyataan. Lepas tu raja tu pula pesan kepada hamba dia, kalau dia bui apa-apa jangan ambil, jangan kurang, bahkan kita nak bui lagi kepada dia. Akhir sekali Najasyi pada nikah selesai tu, Imam Abu Daud nak ayat sini nyerekah ceritanya. Inilah orang panggil wali raja. As-sultan waliyu man la waliya lahu. Sultan menjadi wali kepada orang yang tak ada wali. Jadi di sini Najasyi itu kan raja, pemerintah, dia jadi wali. Hak kata Khalid bin Sa'id jadi wali dia ataupun Uthman bin Affan jadi wali dia, itu tidak sahih. Hak lebih kuatnya Najasyi. Kalau tidak, tak ada maknalah Imam Abu Daud mari sini. Dia nak ayatnya wali itu wali raja pun boleh jadi juga. Ataupun kita kata kena ada wali juga ke mana-mana pun. Kena ada wali. Tidak mesti wali itu ayah. Orang yang boleh jadi wali lah keluarga terdekat, hak paling dekat ada di situ. Jadi berdasarkan dalam riwayat itu disebutkan Khalid bin Sa'id bin Al-As yang menjadi wali ni. Tetapi ada sebut sini dalam kitab dia sebut tawalla amran nikah wa huwa waliyuha falam yathbut bi tariqin sahih. Hak kata dia tu jadi wali tak ada sabit berdasarkan riwayat yang sahih. Jadi bila tak ada sabit, hak jelasnya sini Najasyi. Jadi Najasyi itu raja. Hak ni lah orang panggil wali raja. Asas dia duduk mana? Inilah asas dia ni. Jadi wali raja tu tidak semesti raja tu sendiri. Macam dalam peristiwa ni raja tu sendiri. Baik, kalau tidak raja, dia boleh lantik, dia boleh wakilkan kepada siapa-siapa. Kalau macam tempat kita ni, wakilkan kepada tu imam, tu qadhi misalnya, boleh. Dia wakil, tidak mesti dia nak
Setiap kali orang nak menikah kena dia lagi, wakil dia, tak apa dah. Supaya wali raja juga orang panggil. Ataupun kita kata hak Khalid bin Sa'id bin Al-As hak dalam peristiwa ni wakil kepada Najasyi untuk akad. Boleh juga. Jadi wakil raja juga, wali raja juga kalau kata lagu tu. Itulah rekah ceritanya. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi.